Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kami dari Perkumpulan 3 akan membentangkan tentang tajuk tugasan satu kami iaitu Smart Chilies Fertigation. Baik, nama saya Muhammad Akmal Zaran bin Muhammad Rizan. Dan saya Nurul Husna binti Mazni Faizal. Dan saya Nur Atika binti Muhammad Liza. Untuk latar belakang kajian pada tugasan kami ini, kami memfokuskan pada tanaman cili yang menggunakan teknologi fertigasi dan juga gabungan bersama sistem IoT. Untuk pengoperasian sistem ini, ia dilakukan secara automatik dan bertujuan untuk pengairan air dan juga baja. Okey, untuk yang ketiga, petani juga mampu mengawal sistem daripada jarak jauh untuk menghidupkan pam aliran air. Bagi poin ketiga ni adalah sistem ini menggunakan sistem gadget iaitu melalui handphone di mana ia mampu untuk membantu petani dalam mengawal sistem daripada jarak jauh ketika untuk menghidupkan pam aliran air. Yang nombor 4, dengan teknologi IoT ini membolehkan petani memantau tanaman mereka dari segi kelembapan tanah dan isi padu air di dalam tangki air. Yang kelima pula bagi tujuan untuk membantu serta memudahkan petani untuk mempercepatkan hasil tuaian cili yang telah ditanam. Okey, seterusnya saya akan membentangkan mengenai penyataan masalah. Okey, tujuan projek ini adalah untuk mencadangkan sistem teknologi kepada pengguna agar dapat mengatasi masalah-masalah yang akan saya terangkan. Okey, antara masalah tersebut ialah iklim dan sumber air. Okey, paras air yang berlebihan atau berkurangan serta kualiti air yang tidak elok akan menyebabkan tanaman mungkin tidak berjaya ataupun rosak. Keadaan cuaca yang tidak menentu juga menjadi salah satu faktor untuk cili ini berkembang dengan baik. Seterusnya ialah tanah, di mana keadaan tanah yang kurang sesuai atau kawasan yang terhad juga menjadi salah satu punca. Penjagaan, bagi faktor penjagaan cili ini memerlukan pemantauan yang lebih kerap serta penjagaan yang betul dan rapi. Seterusnya, apa yang dapat difokuskan untuk projek ini adalah daripada segi tenaga kerja, di mana sektor pertanian mempunyai apa orang kata kekurangan tenaga pekerja lah, di mana permintaan upah atau gaji yang diminta sangat tinggi ataupun kurang minat dalam bidang pertanian. Seterusnya, okay, antara objektif kajian yang kami akan lakukan ini adalah satu, untuk memudahkan pengguna untuk mengambil tindakan jika ada sebarang masalah semasa menanam pokok cili. Kedua, membina sistem yang mampu mengukur dan mengawal aspek-aspek penting bagi pokok cili seperti kelembapan udara, air, baja dan racun. Dan seterusnya adalah untuk membangunkan aplikasi yang mudah untuk pengguna menggunakan untuk memantau keadaan tanaman cili yang ditanam oleh mereka. Okey, seterusnya kita masuk ke dalam kerangka teori di mana perkara pertama yang kita bahaskan adalah konsep sistem fertigasi itu sendiri. Sistem fertigasi ini dia menjalankan sistem pengairan yang melibatkan larutan baja serta air secara serentak. Baja akan dituangkan ke dalam tangki serta dimasukkan ke sistem pengairan dengan menggunakan pam air, maka larutan baja akan mengalir melalui pipe utama ke pipe titisan yang bersaiz kecil dalam polybag. Sistem fertigasi ini umumnya hanya melibatkan tanaman sayur-sayuran seperti terung, kacang panjang, cili dan sebagainya. Kita pergi yang seterusnya adalah perbezaan. Perbezaan antara sistem fertigasi dan juga tanaman konvensional. Dari segi tenaga kerja, sistem fertigasi ini tidak memerlukan tenaga kerja yang ramai kerana dia boleh dilakukan secara automatik, manakala tanaman konvensional memerlukan tenaga kerja untuk melakukan kerja secara manual. Dari segi masa pula, sistem fertigasi ini sangat dapat menjimatkan masa, dan manakala untuk tanaman konvensional ianya memakan masa untuk melakukan siraman air dan baja. Untuk penyakit, sistem fertigasi ini dapat mengelak daripada terkena penyakit bawah tanah kerana ianya menggunakan polybag yang dia punya tanah adalah daripada kokopet. Manakala tanaman konvensional ianya mudah dijangkiti disebabkan dia ditanam secara terus pada batas tanah.
Dan untuk hasil pengeluaran dapat dilihat sistem fertigasi memberikan hasil 4 kali ganda lebih tinggi daripada jumlah tanaman konvensional. Seterusnya kita pergi kepada jenis tanah. Jenis tanah yang disyorkan ialah 100% kokopet. Kokopet ni mudah diperolehi, murah dan lebih mesra alam. Bagi pengusaha fertigasi di sebelah utara Semenanjung seperti Kedah, Perlis dan Pulau Pinang, sekam padi bakar boleh digunakan sebagai medium. Seterusnya kita pergi kepada sistem pengairan. Sistem pengairan ini boleh diperolehi daripada pelbagai sumber air bersih seperti air kolam, tasik, sungai atau sumber-sumber lain. Kualiti air seperti pH haruslah diperiksa terlebih dahulu bagi memastikan air tersebut boleh digunakan. Nilai pH yang sesuai untuk tanaman cili biasanya adalah 5.5 hingga 6.5. Penggunaan air pipe juga adalah sangat sesuai dengan mengambil kira penambahan kos utility. Seterusnya, kita pergi kepada kaedah pembajaan. Bagi tanaman cili, kaedah pembajaan adalah mengikut beberapa peringkat pembesaran tanaman cili selepas anak benih cili dipindahkan ke dalam polybag. Selepas tempoh 24 jam, anak pokok cili diberikan larutan baja dengan kepekatan 1.8 micro-S sehingga berusia 3 minggu. Selepas 3 minggu tu, kepekatan baja dinaikkan menjadi 2.0 hingga 2.4 micro-S sehingga tamat musim penanaman. Baja yang ditimbang berasingan dilarutkan ke dalam air yang bersih satu persatu. Biasanya kepekatan larutan nutrien bagi tanaman cili juga berbeza mengikut setiap peringkat tumbuh besaran pokok tu sendiri. Kepekatan larutan nutrien perlu diukur setiap kali bancuhan larutan nutrien dilakukan melalui meter conductivity elektrik. Dan untuk tanaman cili, meter conductivity elektrik yang dicadangkan adalah 1.4 hingga 2.4. Okey, kita masuk ke kerangka teori yang seterus adalah model pembangunan. Model pembangunan bagi projek ini adalah sistem development life cycle, di mana kita menggunakan sistem yang berperingkat untuk menghasilkan sesuatu projek. Pertama, kita tengok pada analisis masalah, kemudian pergi kepada reka bentuk, pembangunan sistem serta pengujian dan pelaksanaan. Model ni biasanya akan dibuat mengikut setiap tahapnya daripada mula-mula analisis masalah sehingga terciptanya sebuah projek itu. Seterusnya kita pergi ke analisis masalah. Yang pertama, analisis masalah ialah memahami keperluan kajian dan menentukan keperluan sistem yang akan dibangunkan bagi menyelesaikan masalah sistem yang ada. Dekat sini, walau apapun pun projek, kita akan make sure, kita akan check, kita akan semak masalah tu, projek itu digunakan untuk apa dan apa function dia, objektif dia lah. Kemudian pergi ke reka bentuk, melibatkan sebarang bentuk suatu sistem atau produk yang akan dibangunkan. Prototipe biasanya dibina menggunakan bahan dan saiz yang sebenar serta diuji dalam situasi yang sebenar. Seterusnya, kita pergi kepada pembangunan sistem. Pembangunan sistem ini merupakan reka bentuk satu sistem pada aplikasi seperti menggunakan menu atau butang pilihan. Aplikasi yang digunakan dalam projek ini adalah aplikasi Blink. Pengkaji perlu faham operasi sistem yang mengawal sistem pengairan pada tangki air dan tangki larutan baja serta mengesan kelembapan tanah dengan hanya menggunakan telefon bimbit. Aplikasi Blink ni biasanya boleh dihubung melalui Bluetooth, USB ataupun daripada internet. Okey, kemudian kita pergi ke step yang terakhir adalah pengujian dan pelaksanaan. Pengujian sangat penting di mana dapat menentukan keberkesanan sistem yang telah dibina. Pengujian juga dilakukan bagi mengenal pasti kelemahan yang boleh ditambah baik serta pelaksanaan projek yang dibina dapat beroperasi dengan lebih baik selepas melepasi peringkat pengujian. Baik, untuk slide seterusnya adalah skop kajian. Skop kajian utama kajian ini adalah berdasarkan sistem fertigasi yang ditambah baik melalui aplikasi pintar pada telefon, dan kajian ini diberi nama Smart Chilies Fertigation. Baik, dengan penambahan kajian ini umumnya tertumpu pada sistem fertigasi cili yang dikawal secara automatik dan juga berfungsi membekalkan air siraman dan baja serta untuk memantau kelembapan tanah melalui aplikasi pada telefon pintar iaitu Internet of Things iaitu IoT.
dari jarak jauh mengikut masa yang ditetapkan secara teratur dan juga konsisten. Baik, untuk seterusnya kajian ini menumpukan kepada memudahkan petani serta menjimatkan masa dan tenaga dalam mengendalikan aktiviti pertanian mereka. Sekian saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.